Jadi kata ulama, bagaimanakah cara untuk kita menimbulkan rasa kegairahan untuk melakukan amal soleh? Bagaimana cara untuk kita menimbulkan semangat, kegairahan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Contohnya pada ketika ini, bagaimana untuk kita menerbitkan di dalam diri kita rasa seronok nak menuntut ilmu. Jadi kata ulama, tiliklah, tengoklah di antara harapan-harapan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang ataupun hamba-hambanya yang melakukan ibadat, yang mana mereka ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan-balasan yang baik, dengan balasan yang baik, dan mengingatkan ancaman-ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala seandainya kita meninggalkan sesuatu ibadah itu. Contohnya, kita menilik untuk menimbulkan rasa seronok kita duduk dalam majlis ilmu. Contohnya, kita menjadikan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan yang Allah tawarkan terhadap mana-mana hamba-hambanya yang menuntut ilmu. Contohnya tadi, barang siapa yang melangkahkan kakinya dengan niat untuk menuntut ilmu, sama ada dekat ataupun jauh, niat dia keluar rumah nak mencari ilmu, lebih-lebih lagi ilmu yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi ilmu yang difardukan, ilmu fardu ain. Contohnya macam kitab yang kita bacakan malam ni, ilmu fardu ain, ilmu tasawuf itu ilmu fardu ain. Maka Allah Ta'ala menjanjikan mereka yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu tadi, akan Allah mudahkan jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah kita tidak suka? Adakah kita tidak seronok? Adakah kita tidak rasa terpanggil dengan tawaran yang Allah berikan, harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana hambanya, tak kira siapa pun hambanya, tak kira apa pun keturunan hambanya, tak kira apa pun bangsa hambanya, yang mana apabila mereka itu melangkah untuk menuntut ilmu Allah, nescaya Allah menjanjikan Allah akan permudahkan jalan-jalan kepada mereka untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana firman Allah Taala yang lain, walladzina jahadu fina, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh, kata Allah Ta'ala kepada kami, siapa yang bersungguh-sungguh nak mendekatkan dirinya kepada Allah, dia korbankan masanya, korbankan tenaganya, korbankan hartanya, korbankan kepentingan dirinya, korbankan hobinya, dan sebagainya, demi nak mendekatkan diri kepada Allah dengan makna nak beribadat. Walladzina jahadu fina, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh nak mendekatkan diri kepada kami, kata Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana. Allah janji Allah akan tunjukkan jalan-jalannya kepada mana-mana hambanya tadi yang bersungguh-sungguh nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah malam ini sekali lagi Allah Taala memilih kita. Alhamdulillah sekali lagi Allah memberi taufik kepada kita. Digerakkan hati kita, ditimbulkan keinginan di dalam hati kita untuk datang menuntut ilmu, untuk mendengar majlis ilmu, digerakkan, diberi pertolongan oleh Allah, digerakkan kaki kita melangkah ke tempat ilmu. Ini semata-mata dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita memandang kehebatan diri kita. Jangan sekali-kali kita merasakan ini adalah kekuatan kita, usaha dan ikhtiar kita, ataupun dengan sebab kita ada kemuliaan di sisi Allah. Tidak sekali-kali. Ini semata-mata limpah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa-masa yang akan datang kita tak pasti lagi sama ada kita masih lagi dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu, menunaikan solat dan sebagainya. Di masa akan datang kita tak tahu lagi.
Jadi apabila melihatkan ataupun memerhatikan kelebihan-kelebihan dan harapan-harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang nak menuntut ilmu, yang nak mendekatkan diri kepada Allah, inilah yang akan menjadi pemangkin kepada hamba-hamba Allah yang seperti kita ni, yang dhaif, yang lemah, yang lesu, yang nafsu kita ni malas nak melakukan ibadat. Jadi apabila memandang kepada kelebihan yang Allah Ta'ala tawarkan, jadi kita rasa semangat, kita rasa terpanggil, kita rasa nak buat sebab nakkan kelebihan tadi, iaitu mana? Dipermudahkan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat niat kita betul. Niat kita duduk dalam majlis ilmu tu kerana Allah, nak mempelajari ilmu yang difardukan oleh Allah, nak mengetahui perkara yang baik untuk kita ikut, nak mengetahui benda yang salah untuk kita tinggalkan. Itu di antara adab dalam niat menuntut ilmu. Kemudian di dalam masa yang sama kita perhatikan pula mafhum yang difahami sebalik daripada apa yang kita faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dengan makna barang siapa yang tidak mahu melangkahkan kakinya menuntut ilmu, nescaya hamba-hamba tadi itu yang enggan menuntut ilmu, yang tak nak menuntut ilmu, mereka akan disukarkan, dipayahkan. Allah Ta'ala tidak akan menolong mereka untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana-mana hamba yang tidak ingin melangkahkan kakinya mencari ilmu, nescaya mereka, Allah janji, Allah tidak akan permudahkan mereka untuk masuk ke syurga Allah, meskipun ibadatnya banyak, ibadatnya banyak, sembahyangnya banyak, sembahyang sunatnya banyak, hajinya banyak, umrahnya banyak, zakatnya banyak, wakafnya banyak, qiyamul lailnya banyak, puasa sunatnya banyak, baca Qurannya banyak, tapi dia tak mahu menuntut ilmu, dia akan disukarkan oleh Allah masuk ke syurga Allah. Allah akan sukarkan dia. Sebaliknya orang yang menuntut ilmu, sebab tu tadi Nabi kata barang siapa yang melangkah kaki untuk menuntut ilmu, mereka-mereka ini yang Allah janjikan akan dipermudahkan jalan untuk masuk ke syurga Allah. Sebaliknya mereka yang tidak mahu melangkahkan kaki mencari ilmu akan disukarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janjian azab ataupun ancaman daripada Allah yang boleh melonjakkan diri kita, meninggalkan sikap kita yang tak nak belajar. Bila kita menilik, memahami atau bahkan meyakini dengan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala tadi, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh menggerakkan hati kita supaya meninggalkan sikap buruk, iaitu tidak mahu menuntut ilmu. Itu kata ulama di antara perkara yang menjadi pemangkin untuk kita melakukan apa sahaja jenis amal soleh. Tengokkan kelebihan dia. Kalau taat kepada Allah, apa kelebihan dia? Taat kepada ibu bapa, apa kelebihan yang kita dapat? Taat pada suami, apa yang kita dapat? Ini yang akan membangkitkan diri kita nak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah pilih. Begitulah juga anak isteri kita, sahabat andai kita, kawan-kawan kenalan kita, mudah-mudahan semuanya dipilih oleh Allah dengan diberi nikmat taufik untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab kita insya-Allah, kitab Minhajul Abidin. Muka surat berapa ya? 198. Perenggan kedua. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Minhajul Abidin 198. Ada tak edisi lain? Ada cetakan lain? Sama? Dan daripada Abi Yazid ataupun Abu Yazid Al-Bustami,
Dan daripada Abi Yazid ataupun Abu Yazid Al-Bustami, bahawasanya ia Abu Yazid Al-Bustami berkata, bersungguh-sungguh berlawan aku, bersungguh-sungguh berlawan aku, yakni aku bersungguh-sungguh, aku bermujahadah, aku bersungguh-sungguh, berhempas pulas, kerana ibadat ni jalan yang sangat masyaqqah. Awal kitab dulu Imam Ghazali dah maklumkan, Imam Ghazali dah pesan, mana-mana hamba Allah yang nak beribadat, dia kena bersiap sedia. Kalau dia ingin amalnya menyampaikan kepada Allah, kalau seseorang hamba itu mengharapkan amalannya itu menjadi asbab sampai mata hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, mengenal Allah, jalan yang dia akan tempuhi dalam ibadat itu adalah suatu jalan yang sangat-sangat dahsyat kesusahan dan kepayahan dia. Sangat-sangat payah. Sebab itu mana-mana hamba mentaati perintah Allah, dia akan bertemu dengan pelbagai halangan, dugaan, cabaran, gangguan. Kerana itulah jalan, satu-satunya jalan. Itu saja satu-satu jalan hamba nak mendekatkan diri kepada Allah, jalan yang nak menyampaikan hamba kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, jalan yang nak menyampaikan hamba kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu saja jalan dia, satu je jalan dia. Tidak ada istilah jalan lintas. Betul itu. Tidak ada erti ataupun tidak ada istilah jalan pintas. Seolah-olahnya kita bertanya, hilang. Betul. Nak risau tengok tu dengan cek. Oh Jawi, Jawi besar apa? Indisi Jawi. 69 79 Jawi 69. Allahumma salli ala Muhammad. Okey dah. Okey dah, insyaAllah anda jumpa dah, alhamdulillah. Jadi seandainya ditanya ada tak jalan yang mudah untuk kita beribadat, jawabnya tidak ada. Seandainya timbul soalan di dalam benak kita, dalam hati kita, dalam fikiran kita, adakah jalan yang seronok di dalam ibadat? Ada tak jalan yang seronok yang menyampaikan kita kepada redha Allah? Ada tak jalan yang seronok mendekatkan kita dengan Allah, kan kita dengan syurga Allah? Jawabnya tidak ada. Jawabnya tidak ada. Kerana Nabi SAW ada bersabda yang mafhum daripada apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW itu. Nabi mengingatkan kita, hati-hati. Nabi kata hati-hati, jaga-jaga. Sesungguhnya syurga itu dikelilingi, dipagari oleh benda yang menyakitkan. Nak sampai ke syurga Allah ni sakit, pedih, payah, susah, sukar, sempit, berat. Tapi akhirnya barang siapa yang bermujahadah, bersungguh, tidak berputus asa, sanggup mengharungi segala kesedihan, kepayahan, dan macam-macam lagi tadi, menempuh segala kepayahan tadi, akhirnya dengan taufik daripada Allah dia akan sampai kepada syurga yang mana tempat yang tidak ada sebarang kesusahan di dalamnya selama-lamanya. Adapun perjalanan nak menuju ke syurga itu, sepanjang perjalanan itu menyakitkan.
kita terpaksa melawan diri kita sendiri. Kita terpaksa melawan diri kita sendiri. Kita terpaksa melawan nafsu kita sendiri. Kita terpaksa melawan keinginan nafsu kita sendiri. Nafsu kita nak bebas, tapi ada hukum hakam yang perlu kita ikut. Nafsu kita nak bebas, nafsu kita tak suka terikat, nafsu kita suka bebas. Maknanya apa yang terlintas kita buat semua. Tapi tidak, sebagai orang yang beriman tak boleh. Kerana di dalam dunia ni ada batasan-batasan yang Allah tetapkan. Tak boleh begini, tak boleh begitu. Jadi menahan nafsu itu daripada ditunaikan keinginannya, kehendaknya, satu benda yang menyakitkan. Nafsu kita menginginkan benda yang baik-baik, tiba-tiba datang kepada kita benda yang tak baik. Nafsu kita mengharapkan supaya jangan datang musibah, tapi datang musibah. Yang kita ingin tak diperolehi, yang kita tidak ingin sampai. Jadi inilah benda-benda yang menyakitkan. Ini yang menyakitkan kita. Tapi itulah dia jalan. Itulah dia jalan yang akan menyampaikan hamba Allah tadi kepada redha Allah. Maka dalam nak menempuhi segala kesusahan, kepayahan ni, mestilah dalam diri kita ada sabar. Ada sabar, kesabaran. Kesabaran yang tidak berpenghujung. Kesabaran yang tidak berpenghujung. Kerana bersilih ganti di dalam diri kita ni, daripada celik mata sampailah kita tidur balik, besok pun demikian. Bersilih ganti datang kepada kita ni benda yang menyukakan dan benda yang tidak menyukakan kita. Jadi di sini perlukan kesabaran, kesabaran dalam nak beribadat. Jadi barang siapa yang tak sanggup, barang siapa yang tidak sanggup mengharungi kepayahan, kesakitan, kepedihan, kesukaran untuk mentaati perintah Allah, maka tidak akan dapatlah merasai kenikmatan nanti di dalam syurga. Tak dapatlah. Ikutkan nafsu kita atas dunia ni, ikutkan nafsu kita yang senantiasa mengajak kita mengingkari perintah Allah. Ikutkan, turutkan, ikutkan hati kita. Kita akan seronok, tapi ingat, kita tak akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak akan. Bandingannya mana? Tengoklah bagai orang yang bukan Islam, tengok orang yang bukan Islam. Tengok cara hidup orang yang bukan Islam. Dia tak ada sempadan. Apa yang diinginkan oleh nafsu diturunkan, diikutkan. Nak cakap apa boleh, nak pandang apa boleh, nak makan apa boleh, nak bergerak macam mana boleh, tak peduli. Nak sumpah seranang orang boleh, nak sepak terajang mak bapak boleh, nak durhaka pada suami boleh, nak abaikan anak bini boleh. Sebab pada mereka tak ada sempadan. Tapi meskipun mereka seronok dengan kehidupan yang macam tu, akhirnya nanti akan bertemu dengan azab Allah selama-lamanya. Ada pun kita orang beriman nak mentaati perintah Allah tu benda yang menyakitkan. Sebab di antara benda yang kita nak kena lawan adalah diri kita sendiri. Kita kena ingat, ibadat ni bukan benda main-main. Ibadat bukan benda main-main. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan berjaya. Siapa yang tidak bersungguh, dialah yang akan merana nanti. Jadi kita fikir mana yang baik untuk akhirat kita, mana yang tidak baik. Moga Allah bagi taufik. Jadi kata Abu Yazid Al-Bustami, bersungguh-sungguh berlawan aku akan hatiku 10 tahun. 10 tahun aku usaha berlawan, dengan makna nak merawat hati. 10 tahun merawat, nak memperbaiki hati supaya memiliki hati yang baik.
supaya memiliki hati yang bernilai, hati yang berharga, hati yang suci dari sebarang jenis penyakit yang dibenci oleh Allah. Jadi hati kita ni kita kena jaga. Hati kita ni kita kena jaga, sebab inilah raja dia. Dalam tubuh badan kita ni, inilah raja dia yang akan memerintah zahir kita ni untuk berkelakuan baik ataupun tidak baik. Ni raja ni, hatinya. Jadi wajib bagi setiap hamba Allah yang nak mendapat redha Allah, wajib memelihara hati, menjaga hati, mengawal hati. Kena pastikan kesihatannya. Sama seperti kita menjaga zahir, sama seperti kita mengambil berat tentang zahir kita. Mandi, nak bersihkan dia, pakai minyak wangi. Kemudian kalau ada benda kotor, kita basuh cepat-cepat. Kita tak senang dengan bau tubuh kita yang busuk, kita mandi, sabun, shampoo, kemudian pakai minyak wangi. Tak cukup dengan tu, tak cukup dengan tu, kita sarungkan tubuh kita dengan pakaian yang cantik-cantik, yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Itu jaga. Kemudian makan makanan yang sihat-sihat, minum minuman yang sihat-sihat, makan makanan yang sihat-sihat, supaya tubuh zahir kita ni jauh daripada penyakit. Kerana kita tahu kalau tubuh kita ni diserang penyakit, kita tak akan dapat rasa seronok. Kita tak akan rasa seronok, sakit, tak rasa seronok. Maka kita bersungguh-sungguh jaga pemakanan, jaga minum. Kemudian tak cukup dengan tu, ada pula senaman-senaman yang kita buat, berjoging lah, begini dan begitu. Menjaga zahir, menjaga zahir. Pakai krim ni, pakai krim tu, sapu sini, sapu situ, macam-macam lah. Makan herba ni, makan herba tu, sebab nak jaga zahir, supaya zahirnya sihat, zahirnya cantik, zahirnya ceria. Barulah selesa. Tapi malangnya tidak ramai di kalangan kita yang menjaga hati seperti menjaga zahir tadi. Malangnya hati kita biarkan kebuluran berpuluh-puluh tahun. Kalau mulut kita pagi sarapan dah, tengah hari sarapan dah, petang ada minum, malam ada minum, ada makan makanan pula yang lazat-lazat, yang sedap-sedap. Tapi hati kita biarkan kebuluran, biarkan hati kita kebuluran berpuluh-puluh tahun. Kita tak bagi hati kita tu makan, tak bagi roh kita makanan yang sepatutnya. Apa itu makanan roh? Ilmu yang bermanfaat, zikrullah. Itu makanan roh. Bagaimana tubuh kita kalau tak diberi makan selama seminggu? Akan jadi kucak-kacir, jadi kacau bilau, jadi tak tenang, jadi tak tenteram, sakit dan sebagainya. Begitulah juga hati yang tidak diberi makan. Begitulah hati yang tak diberi makan. Sebab tu kita dapati ada manusia yang tubuh badannya sihat, tapi dia resah gelisah. Dia resah gelisah, tertekan sini, tertekan situ, stres sini, stres situ. Tapi tubuhnya sihat. Kenapa tu? Kerana rohnya kebuluran. Rohnya kebuluran, hatinya lapar, ataupun hatinya diberi makan dengan makanan yang tak baik, lalu hatinya ditimpa penyakit, kemudian tidak dirawat. Akhirnya penyakit hatinya menjadi semakin berat, semakin parah, yang akhirnya mematikan hati dia. Jadi kata Abu Yazid, 10 tahun aku bersungguh-sungguh 10 tahun, bersungguh 10 tahun nak merawat hati dia. 10 tahun dia bersungguh-sungguh nak merawat hati dia. Dan lidahku, dia usaha 10 tahun, berusaha nak membaiki lidah dia. Tadi 10 tahun nak membaiki hati.
Kalau ada penyakit nak dibuang, nak dirawat, buang segala sifat mazmumah dalam hati. Ada berapa banyak sifat mazmumah? Adakah kita dah tahu? Adakah kita dah kenal dengan sebenar-benar kenal? Apakah sifat-sifat mazmumah di dalam hati manusia? Adakah kita dah kenal? Kalau kita dah kenal, berapa banyak sifat mazmumah? Banyak. Hasad, dengki, ujub, riak tu yang biasa. Banyak lagi yang lain-lain. Banyak lagi yang kita belum tahu, banyak lagi yang kita belum jumpa, banyak lagi yang kita belum faham, banyak lagi yang kita belum kenal. Dengan sebab itu dituntut belajar supaya kita mengetahui jenis-jenis penyakit hati ataupun sifat mazmumah, agar dapat kita cari. Sewaktu kita hidup ni, supaya dapat kita cari, usaha selidik, tengok, kaji, tilik di dalam hati kita sama ada ataupun tidak penyakit-penyakit tadi itu. Dan seandainya ada, wajib dibuang. Wajib dibuang. Dan digantikan pula dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji ataupun sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat mazmumah ni, walau ada satu di dalam hati kita, kita dibenci oleh Allah. Sebab tu dipanggil sifat mazmumah, sifat yang Allah benci. Kerana barang siapa yang ada satu sifat ni dalam hati dia, dia dibenci oleh Allah. Contohnya, dia beribadat, dalam hatinya ada ikhlas, dalam hatinya ada sabar contohnya, dan ada benda lain, tapi dalam hatinya ada sifat dengki. Meskipun dia banyak ibadat, meskipun dia pemurah, tapi apabila ada dengki dalam hatinya, dia dibenci oleh Allah. Ataupun sifat-sifat lain ada, dia pemurah, dia penyabar dan sebagainya, banyak ibadat, banyak taat, tapi dalam hatinya ada takabur. Ada takabur, tak besar pun, sebesar biji sawi saja, Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam syurga. Barang siapa yang ada di dalam hatinya kesombongan, walau sebesar biji sawi, dia tak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Jadi jangan kita merasa tak kisah, berasa tak apa. Kita mesti kena ada perasaan takut, risau, bimbang. Seandainya penyakit-penyakit hati yang menjadi sebab kita dibenci oleh Allah ni ada di dalam hati kita, sewaktu nyawa kita nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena takut, kena ada perasaan takut. Takut seandainya kita simpan penyakit tadi, ajal kita pun sampai, maka matilah dia dalam keadaan dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah tujuan kita belajar. Ini tujuan kita belajar. Kita belajar bukan nak seronok-seronok. Kalau nak seronok-seronok, baik kita tengok TV ke. Ini kita belajar sebab niatnya nak usaha amalkan. Bila lagi? Jangan bertangguh dah. Kena faham dah, jalan nak mentaati Allah memang sakit. Jangan kita ingat jalan nak masuk syurga ni seronok. Jangan kita ingat jalan nak masuk syurga kegembiraan. Kalau itulah sangkaan dia, sangat salah. Hanya orang jahil sahaja yang mendakwa ibadat itu senang. Orang yang jahil dengan ibadat saja yang mengaku ibadat itu mudah. Sebab kejahilan tu, kebodohan kita tu yang menjadikan kita ni orang yang beranggapan ibadat tu mudah, asalkan buat nanti terima pahala, masuk syurga. Na'udzubillah. Itu ibadat yang tidak sebenar. Kita nak beribadat yang sebenar ibadat. Sebab ibadat tu ada dua, ada yang sebenar-benar, ada yang tidak sebenar. Apa ibadat yang sebenar? Membuat segala yang disuruh oleh Allah zahir dan batinnya, meninggalkan segala yang ditegah oleh Allah zahir dan batinnya, meninggalkan segala. Jadi kita tengok diri kita, adakah kita dah meninggalkan segala, ataupun kita baru meninggalkan sebahagian daripada benda yang dibenci oleh Allah? Adakah kita dah membuat segala yang disuruh oleh Allah zahir dan batin, segala sifat-sifat mahmudah dah ada ke dalam hati kita? Tak ada.
makna kalau tak ada, kita belum duduk lagi di dalam golongan orang yang beribadah dengan sebenar-benar. Tak ada lagi. Jadi bagaimana seandainya kalau kita mati dalam keadaan kita belum lagi menunaikan ibadat dengan sebenar-benar? Cuba kita renung, cuba kita fikir. Yang mana dalam kubur tu ada menanti, sama ada azab ataupun nikmat. Jadi nak hiaskan, nak jaga hati tadi tu, kata Abu Yazid 10 tahun. 10 tahun. Nak bersihkan, kemudian dah bersih, nak hiaskan pula 10 tahun. Dalam keadaan bersungguh-sungguh. Kita baru berapa hari? Baru berapa hari kita pandang hati kita? Berapa hari baru kita pandang hati kita? Dalam satu hari, berapa hari kita tilik hati kita? Daripada celik mata kita pagi tadi sampailah sekarang, berapa kali kita pandang hati kita? Adakah hati kita memiliki sifat mahmudah ataupun sifat mazmumah? Benda ni mesti setiap orang, laki-laki, perempuan, suami, isteri, anak-anak, mak bapak, mesti kena perhatikan setiap hari daripada celik mata sampailah kena tidur balik. Tengok dalam hati kita tu sama ada sifat mazmumah ataupun sifat mahmudah. Kena. Seperti mana kita perhatikan zahir kita. Hari-hari kita pandang cermin, tengok muka kita kusam tak kusam. Lebih-lebih lagi hati, sebab hati itu pandangan Allah. Hati itu tempat tilik Allah. Allah tak heran dengan cantik parah rupa kita, sempurna tubuh badan kita. Tetapi yang menjadi penilaian Allah Ta'ala, adakah hatinya bersih daripada sebarang jenis penyakit, dan adakah hatinya itu berhias dengan segala sifat yang dipuji oleh Allah. Kalau seandainya ada, meskipun tubuhnya tak sempurna seperti orang lain, kulitnya tak cantik seperti orang lain, apabila hatinya memiliki sifat-sifat yang Allah nak tadi, maka dia terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia disayangi oleh Allah, dia dikasihi oleh Allah, walaupun pada zahirnya tidak cantik, tak lawa, tak hebat, tak sempurna macam orang lain. Tapi kita ni tadi, kata ulama, kita ni lebih menjaga, memelihara anggota zahir, tapi tidak mempedulikan hati kita. Kita biarkan hati kita dengan pakaian yang kotor, kita biarkan hati kita dengan penyakit, kita biarkan hati kita tu dengan penyakit-penyakit yang busuk-busuk tu. Kita tak pakaikan hati kita dengan pakaian yang indah, yang cantik seperti tubuh badan kita yang zahir. Kita bagi makanan hati kita, makanan yang tak sihat, hasad, dengki, dendam, sangka jahat. Ini yang kita bagi. Ini yang kita suapkan hati kita. Apa tak hati kita semakin parah, semakin parah. Yang kita risaukan nanti sampai satu peringkat hati kita ni mati. Bila mati hati, maka tak ada dah takut dengan Allah. Bila dah tak takut dengan Allah, di situlah terdedah dia kepada perkara-perkara yang memurtadkan diri dia. Na'udzubillah min dzalik. Dia tak takut dah. Dia dah tak takut dah dengan amaran Allah, dia dah tak takut dengan ancaman Allah, bahkan dia akan berani. Sebab apa? Hatinya mati dah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita ingat kita ni Islam, kita akan mati dengan Islam juga. Belum pasti lagi. Berapa ramai orang yang Islam matinya kufur, berapa ramai orang yang lahirnya kufur matinya mukmin. Sebab tu jangan kita bersenang-senang. Imam Ghazali pesan, jangan kau bersenang-senang dengan nikmat iman dan Islam yang kau dapat. Berapa ramai orang yang lahirnya mukmin matinya kafir. Jangan. Kena takut, kena selalu prihatin, takut. Dunia ni sementara je. Kesenangan dunia ni sementara, kesusahan dunia ni juga sementara. Jangan disebabkan dua perkara ni kita terlepas kesenangan akhirat buat selama-lamanya. Jadilah hamba yang bijak, jadilah hamba Allah yang cerdik. Kena set dalam hati kita. Memang perjalanan nak masuk syurga memang payah. Nabi sendiri mengaku. Sebaliknya Nabi kata jaga-jaga, ingat-ingat. Neraka itu dikelilingi oleh benda yang menyeronokkan. Neraka itu dikelilingi oleh benda seronok. Mana ikutkan nafsu kita, ikutkan emosi kita, ikutkan hati kita. Seronok, apa nak buat, apa nak cakap, apa nak ikutkan. Pasti akan sampai ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Ataupun kita tak percaya, na'udzubillah. Kalau tak percaya maknanya tak beriman dengan Allah. Kalau tak percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya seseorang itu tidak beriman, dia kafir, dia munafik, kafir munafik. Dia solat tapi dia ragu-ragu dengan apa yang Nabi cakap. Dia tak percaya dengan apa yang Nabi cakap. Dia solat, itu namanya kafir munafik. Na'udzubillah. Dan lidahku 10 tahun, makna aku nak jaga lidah, aku nak rawat lidah ni dari penyakit lidah. Sebab lidah ni banyak bawa fitnah. Banyak bawa fitnah lidah kita ni. Lidah kita ni lah yang merosakkan ibadah kita. Lidah kita ni lah anggota yang utama, yang banyak merosakkan amalan yang kita dah buat. Habis segala pahala amal yang kita dah buat disebabkan oleh lidah kita. Dulu Imam Ghazali pesan dah, lidah ni kadang-kadang dengan beberapa patah perkataan sahaja menghapuskan pahala ibadat yang telah dibuat oleh hamba tadi berpuluh tahun dia dah berkorban, penat, lelah, Allahumma salli ala Muhammad, harta dan sebagainya, nak mengabdikan diri, mentaati perintah Allah. Tiba-tiba dengan beberapa patah perkataan yang diucapkan oleh lidahnya, terhapus segala pahala amal ibadah dia. Contoh, kalau orang perempuan, contoh dia cakap dengan suami dia, aku tak heran, contohnya, kalau kau tak ada pun aku tak heran dalam hidup aku ni. Hancur habis segala pahala amal ibadah. Na'udzubillah min zalik. Meskipun dia seorang isteri yang kuat berqiyamul lail, puasa setiap hari, baca Quran banyak, tiba-tiba dia cakap dengan suami dia, aku tak heran. Kalau kau tak ada pun aku tak heran. Aku tak risau kalau kau tak ada dalam hidup aku. Hancur habis segala amal ibadah dia. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena belajar apa perkataan yang boleh kita tutur, apa perkataan yang kita tak boleh nak tutur. Sebab nafsu memang mengajak kita menuturkan perkataan yang sedemikian supaya amalan kita dibinasakan oleh Allah. Nafsu dan syaitan dia tak seronok melihat kita taat kepada Allah. Dia akan mencari jalan untuk merosakkan ibadat yang kita dah buat. Di antaranya, dia akan menghasut kita, membisikkan di dalam hati kita agar menuturkan perkataan-perkataan yang menjadi asbab Allah menghapuskan segala pahala amal ibadah. Sebab itu bukan kesabaran. Tahan lidah kita. Tahan lidah kita. Jangan cakap benda-benda yang menjadi asbab amalan yang kita dah buat berbelas tahun, berpuluh tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena sabar. Makna sabar ni apa? Makna sabar menahan. Pedih tak? Pedih. Perih tak? Perih. Pahit tak? Pahit. Tapi kalau sanggup telan, dia akan dapat kebahagiaan. Ubat kan? Pahit-pahit pun telan. Sebab apa? Tahu dah ubat ni pahit, tapi kalau aku istiqamah makan, aku akan sihat, aku akan sembuh, aku akan seronok. Tapi orang yang tak sanggup nak menelan ubat yang pahit-pahit tadi, meranalah dia dengan kesakitan yang berpanjangan, duduklah di dalam sakit selama-lamanya. Jadi ibadat ni, sabar ni begitulah. Sabar nak mentaati perintah Allah, sabar nak menahan diri daripada melakukan dosa maksiat, sabar jaga lidah dan sebagainya. Makna pahit. Tapi kalau nakkan kesenangan yang berkekalan, kena telan. Mahu tak mahu, kena telan. Kalau tak sanggup, tak akan dapat kesenangan akhirat. Jadi angan-angan je lah. Imam Ghazali kata jadi angan-angan. Imam Ghazali kata ada di kalangan manusia nanti di hari kiamat yang di atas dunia ini dia mendengar berita tentang seronoknya syurga, hebatnya syurga, kekalnya syurga, nikmatnya syurga, tapi dia tidak direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari kiamat dia tak diberi syurga oleh Allah, sedangkan di dunia dia dah mendengar sifat-sifat syurga yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syurga tu begitu, begini, nikmatnya begini, nikmatnya begitu, tak perlu nak beribadat, tidak ada sebarang kesakitan, kepayahan, masalah, melainkan nikmat, semata-mata nikmat yang silih berganti, bertukar-tukar rasa dia dalam syurga tu. Nikmat dalam syurga tu tidak ada nikmat yang sama rasanya. Walaupun makanan yang sama kita jamah, rasanya bertambah nikmat daripada yang sebelum.
Sebab itu penduduk syurga takkan bosan sampai bila-bila. Dia takkan bosan sampai bila-bila. Sebab apa? Nikmat yang ada dalam syurga itu ditukar-tukar oleh Allah. Tapi seandainya nikmat syurga itu sama seperti nikmat dunia ni, kalau kita makan hari ni nasi ayam, besok kita makan nasi ayam, begitulah rasa ni. Kalau beza pun lebih kurang sikit. Sebab tu sekarang ni manusia dah jemu dengan makanan yang dah biasa dimakan. Mereka cuba nak mencari makanan-makanan yang pelik-pelik. Nampak tak tu? Sebab apa tu? Dunia ni je menjemukan. Walaupun sedap, walaupun nikmat, menjemukan. Sebab rasa dia sama. Lepas tu orang sekarang ni makan buaya. Nak rasa pula buaya ni macam mana Biasa ni buaya ni makan orang. Nak rasa pula macam mana Macam mana buaya tu rasa waktu buaya tu makan orang. Sekarang ni nak rasa macam mana kita makan buaya tu pula. Pelik-pelik. Sebab apa? Puas dah. Memang dunia ni menjemukan. Tapi sabar sekejap je. Mati malam ni, hamba yang taat, hamba yang soleh, yang hatinya bersih, hatinya takwa, hatinya suci dari sebarang penyakit, mati malam ni juga dia akan dapat segala nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau hati kita bermasalah, penuh dosa, penuh penyakit, yang Allah benci semua ada dalam hati kita, mati kita malam ni, kita akan bertemu dengan azab yang Allah janji. Malam ni juga kita akan bertemu. Na'udzubillah. Sebab tu jangan ikutkan nafsu kita. Usaha lawan, minta tolong dengan Allah. Kita tahu kita lemah, kita tahu kita dhaif, kita tahu kita tak kuasa, minta tolong dengan yang memiliki segala-galanya. Tapi masalahnya kadang-kadang kita ni sombong. Kita dah tahu kita dhaif, kita tak kuat, kita tak nak minta tolong kepada Tuhan. Seolah-olah selama ni ketaatan yang kita buat tu datang daripada tenaga dalam tubuh badan kita sendiri. Sedangkan kita dah belajar dah dalam bab akidah sana, usaha ikhtiar hamba, tenaga yang ada pada hamba tidak boleh memberi bekas sesuatu, melainkan yang boleh memberi kesan baik ataupun buruk itu semata-mata kudrat Allah. Minta, ya Allah, aku tak kuat, ya Allah, nak lawan hati aku ni yang suka mengajak benda tak elok, aku tak kuat, bagilah pertolongan, ya Allah. Tapi kadang-kadang kita tak nak, kita tak minta tolong. Sebab tu Allah tak beri pertolongan. Sebab Allah tahu kita tak ingin kebaikan. Kita seronok dengan hati kita yang bermasalah. Sebab tu Allah tak tolong. Allah tak tolong sebab Allah tilik dalam hati kita. Allah tahu dalam hati kita tidak ada keinginan nak memiliki hati yang baik. Allah tahu. Kita tak boleh sorok daripada Allah. Kita tak boleh sorok daripada Allah, yang mana dalam hati kita langsung tak ada keinginan nak memiliki hati seperti hati-hati yang Allah bagi kepada orang-orang soleh itu tak ada. Kita tenang, kita seronok, kita selesa dengan hati kita yang macam ni. Penuh dengan hasad, penuh dengan dengki, penuh dengan dendam, penuh dengan sangka jahat, kita seronok. Seolah-olah hati yang macam ni menjadikan kita nanti mendapat redha daripada Allah. Dah, kita rasa hati yang macam ni lah nanti akan mengundang redha Allah. Dah, kita salah. Hati yang macam ni jauh daripada mendapat redha Allah. Sebab tu dalam bab ibadat ni tak boleh campur, tak boleh campur aduk. Dalam ibadat dia ada pantang, tak boleh campur. Kalau ibaratnya kalau makan, tak boleh campur. Bila benda suci campur dengan benda najis, dia jadi najis. Dalam pinggan kita ambil nasi, ambil lauk kari kambing, ambil sup kambing, masukkan tai kambing sekali. Tak boleh makan, mutanajis, jadi kotor. Begitulah juga amalan ni. Bila dicampurkan hati kita ni, sifat baik pun ada, sifat yang tak baik pun ada, dia mengotorkan hati kita. Hati kita ni jadi kotor. Walaupun sifat baik tu ada, tapi apabila dicampurkan sekali dengan sifat yang tak baik, dia mengotorkan dia. Sebab tu kena pastikan tak ada sebarang jenis penyakit hati. Kena buang semua. Jadi nak baiki lidah berapa tahun? 10 tahun. Dan diriku 10 tahun. Makna diriku di sini nafsu. Nak baiki nafsu 10 tahun. Dan adalah hati itu terlebih payah daripada 3 ni. Makna nak bandingkan dengan 3 benda ni. Bandingkan dengan 3 benda ni. Baiki hati, baiki lidah, baiki nafsu. Yang paling berat sekali hati dah.
Kita fikir nak baiki lidah pun tak baik-baik lagi. Lidah kita pun tak baik-baik lagi. Lidah malah nak bercakap benda jahat, dia suruh jari tolong tulis. Lidah tak nak cakap, dia perintahkan jari, kau tolong gantikan apa yang aku nak cakap. Dengan mana kau tolong tulis, jari pun tulis. Sebab tu hukum menulis perkataan ni sama dengan hukum bercakap. Sama. Sama. Hukum bercakap sama dengan hukum menulis. Sebab kedua-dua tu boleh memberi faham. Kita bercakap dengan tujuan nak memberi faham orang yang kita khitabkan, yang kita tujukan. Begitulah juga dengan tulisan tadi. Sebab tu kalau tulis yang jahat, samalah seperti dosa lidah kita, sama. Nak jaga lidah pun payah. Kita hidup dah puluh tahun dah, sembahyang tak tinggal, Quran banyak baca, masih lidah kita tak baik-baik lagi. Cuba kita renungkan, bagaimana pula hati ni? Bagaimana pula hati ni? Kalau dah lidah tadi, yang kita ni dah berpuluh tahun dah ni tak baik-baik lagi lidah kita, masih nak mengumpat, masih nak mengadu domba, jadi batu api, melagakan orang, memfitnah, buka aib orang, macam-macam lagi, maki hamun, doa yang jahat-jahat. Padahal dah solat, berpuluh tahun dah solat, sujud tak tahu berapa ribu kali, ratus ribu kali sujud dah. Tapi tak baik-baik lagi lidah kita, tak baik-baik lagi jari kita, masih lagi nak membuat, nak menulis perkataan ataupun nak menuturkan perkataan yang kita sendiri tahu perkataan itu akan menyakitkan orang lain. Kita bercakap dalam keadaan kita sedar perkataan kita ni akan menyakitkan hati orang. Na'udzubillah min dzalik. Allah tahu kita bertutur dalam keadaan kita sedar. Allah tahu kita bertutur dalam keadaan kita waras. Allah tahu kita sengaja menuturkan perkataan sedemikian agar orang yang mendengar tu sakit hati. Na'udzubillah. Mana kita nak suruhkan, tuan-tuan? Mana kita nak suruhkan? Kita tak boleh lari, tak boleh nak lari daripada ilmu Allah ni. Tak boleh, kita tak boleh lari. Itu lidah tu. Hati ni, kata Abu Yazid, lebih sukar lagi daripada lidah. Agak-agak sempat tak ni agaknya, tuan-tuan? Agak-agaknya umur kita yang saki-baki nak tinggal lagi ni, tak tahu berapa hari ni, sempat tak agak-agak nak baiki hati kita supaya memiliki hati seperti yang hati yang Allah nak? Agak-agak sempat ke tidak? Kalau dalam keadaan bersungguh 10 tahun pun tak baik lagi, kalau macam kita yang tak bersungguh ni, sebulan pun tak sekali kita pandang hati kita elok ataupun tidak, agak-agak macam mana? Agak-agak macam mana? 10 tahun tak sekali, sebulan tak sekali kita pandang hati kita ni, dah bagi makan ke belum, hati kita sihat ke tidak, ada penyakit rawat ke tidak. Agak-agak dengan sikap kita yang macam ni, memandang hati kita macam tu, ambil berat, ambil peduli dengan hati kita yang macam tu, sikap yang macam tu, agak-agak sempat tak agak-agaknya kalau Allah ambil nyawa kita ni dalam keadaan hati kita dah baik. Sebab tu kita tak ada masa nak menilai amalan orang lain, sebab kita lagi banyak urusan tentang hati kita yang belum kita selesaikan lagi. Jadi tak payah nak heboh, tak payah nak kecoh tentang dosa dan maksiat orang. Kita usaha buat apa yang Allah suruh. Orang lain tak nak beramal, itu urusan dia dengan Allah. Orang lain tak nak taat, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita kena uruskan diri kita supaya taat kepada Allah zahir dan batin. Kerana dosa orang lain tidak akan dipersoalkan ke atas diri kita. Kita sendiri yang akan bertanggungjawab dengan dosa kita sendiri. Kita sendiri yang akan bertanggungjawab dengan kekotoran hati kita sendiri. Orang lain ada hasad, orang lain ada dengki, orang lain sangka jahat, itu urusan dia dengan Allah. Kita tak akan ditanya oleh Allah, kenapa si Fulan tu suka bersangka jahat, kenapa si Fulan tu suka berdengki, kenapa si Fulan tu suka berdendam, kenapa si Fulan tu ada takabur. Tak, kita tak akan ditanya. Malah kita akan ditanya oleh penyakit yang ada dalam hati kita sendiri. Jadi jangan hebohkan orang. Doakan. Kalau kita mengaku kita orang baik, kita akan mendoakan orang lain dengan doa yang baik-baik. Contohnya kita tahu orang tu mulutnya jahat, hatinya jahat, kita doakan, ya Allah berilah petunjuk hidayah kepada dia, ya Allah, supaya dia memiliki hati yang baik. Itu baru kita ada sifat yang baik.
Cuba kita tengok, ada tak benda macam tu dalam diri kita? Tak ada, makna tak ada lagi. Kalau kita kata orang tu jahat, orang tu jahat, ada orang tu jahat, orang tu tak ada. Pernah tak kita mendoakan kebaikan untuk dia? Ada tak kita mendoakan kebaikan untuk dia? Sebab sifat orang soleh, dia suka mendoakan orang lain dengan kebaikan. Dia tidak senang dengan kejahatan orang lain. Dia akan doakan sebab dia orang baik. Ya Allah, berilah taufik hidayah, bagi petunjuk supaya dia memiliki hati yang baik, akhlak yang baik. Beri taufik hidayah supaya dia taat, ya Allah. Pernah tak kita doa macam tu? Cuba kita tengok, jujur dengan diri kita, ada ke tidak? Kalau tak ada, ini maknanya kita belum memiliki hati yang Allah nak lagi. Kita tengok orang yang tak elok, sepatutnya kita doakan. Kalau kita mengaku, mendakwa kita orang baik, kita lebih baik daripada orang tu, sepatutnya kita mendoakan yang baik-baik, bukan membuat benda yang sama. Dengki dibalas dengan dengki, dendam dibalas dengan dendam. Ini 2 kali 5. Ini 2 kali 5. Ini 2 kali 5. Kita kata orang tu jahat, mengumpat, kemudian kita umpat dia balik, 2 kali 5. Kita kata orang tu dengki dengan kita, kemudian kita berdengki dengan dia, 2 kali 5. Tak ada yang baik di sini. Dua-duanya sama, na'udzubillah. Sepatutnya kena ada perbezaan, barulah boleh, barulah padan patut kita kata. Nak mengaku, nak contohnya, nak merasakan diri kita baik. Ini dah tak ada pun sifat-sifat yang macam tu. Tak ada pun akhlak seperti mana yang Nabi suruh. Pemaaf tak ada pun lagi dalam hati kita. Mendoakan yang baik-baik untuk orang lain pun tak ada lagi dalam hati kita. Dan macam mana kita mengaku kita dah baik dah? Macam mana kita nak kata orang lain jahat? Kita yang terlebih jahat daripada orang lain. Sebab tu sifat tawaduk, merendah diri itu penting. Penting. Orang yang dalam hatinya ada sifat tawaduk, merendah diri, merasakan segala kejahatan itu ada pada diri kita lebih daripada orang lain, dia akan maju dalam ibadat. Tapi kalau dalam hati kita ada sifat takabur, sombong, merasakan kelebihan-kelebihan dalam bab amal soleh, kita tak akan maju dalam ibadat. Kita tak akan maju. Hati kita tak akan jadi baik sampai bila-bila. Sebab orang yang ada takabur, Allah akan halang, Allah akan haramkan, Allah akan tegah dia daripada mendapat perkara yang sebenar. Orang yang takabur, Allah akan haramkan dia daripada mendapat benda yang hak, benda yang sebenar. Duduklah dia dalam benda yang tak sebenar selama-lama selagi dia tak buang penyakit takabur gitu. Apa takabur? Merasakan diri lebih baik daripada orang lain dalam bab-bab kebaikan. Itu ta'rif dia, itu definisi dia. Cuba kita semak dalam hati kita, ada tak? Kalau ada, itulah takabur. Merasakan diri lebih baik daripada orang lain dalam bab kebaikan, dalam bab amal soleh, dalam bab ketaatan, kita merasa kita lebih daripada orang lain. Kalau ada perasaan macam tu dalam hati, kita orang yang bersifat takabur. Kalau mati dalam keadaan begini, tak boleh kita nak masuk syurga. Sebab Nabi bagi tahu lah, walau ada sebesar biji sawi, tak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi takabur. Kalau dah sebesar biji sawi pun tak lepas nak masuk, kalau besar kepala lutut macam mana tuan-tuan? Benda ni kita kena semak, sebab kita nak mati. Masalahnya kita nak mati, jangan kita terlupa. Inilah peranan ilmu tasawuf ni, nak cuci hati kita, nak ceritakan tentang perjalanan hati kita. Jangan kita tak peduli tentang hati kita. Jangan sebab kita dah semayang, tutup aurat, mengaji, mengajar dan sebagainya, kita tak pedulikan hati kita, konon-konon kita akan husnul khatimah dalam keadaan hati kita yang bercanggah dengan zahir kita. Zahirnya nampak taat, tapi hatinya engkar. Takkan selamat, takkan sampai kepada Allah kalau dia bercanggah begitu. Dia kena seiring, selari. Zahirnya taat, batinnya pun taat, baru insya-Allah ada jaminan nak selamat. Tapi kalau zahirnya saja taat, hatinya tidak, tak ada jalan selamat. Kita saja perasan kita dah selamat dah. Ulama kata dah, kalau begitu tak ada jaminan selamat lagi. Itu cuma perasaan. Itu satu lagi penyakit pula, ujub. Ujub, perasan macam dah selamat, perasan macam dah beres, perasan macam dah selesai melakukan amal. Perasan macam dah selamat dah. Orang lain tak selamat, kita selamat dah. Perasan kita dah baik dah, orang lain tak baik dah. Sebab tu jangan hebohkan orang lain. Habis masa kita duk mikir pasal orang, hati kita tak perhatikan. Diri kita sendiri kita tak perhatikan. Inilah masalah kita, tuan-tuan puan-puan. Ini masalah saya, ini masalah kita semua. Kita ni mati. Kalau tak mati tak ada masalah, kita ni mati. Yang mati tu pula datang tiba-tiba tanpa menunggu kita berubah ataupun tidak.
Kita tengok ramai orang mati terkejut. Kita pun tak mustahil mati dalam keadaan sedemikian. Kita nak tak? Tanya diri kita, nak tak kita mati dalam keadaan terkejut? Mati terkejut ni bala yang sangat besar, celakanya bagi kita orang yang banyak maksiat. Mati terkejut ni celaka yang paling besar sekali bagi kita ni yang banyak dosa maksiat ni. Mati terkejut ni celaka yang sangat besar. Tak sempat nak berubah, tak sempat nak taubat, tak sempat nak bersihkan hati. Matilah dengan hasad, matilah dengan dendam, matilah dengan dengki, matilah dengan sangka buruk tadi. Matilah dalam keadaan tak bertaubat, matilah dalam keadaan tak minta maaf. Tak sempat sebab datang tiba-tiba je. Sebab tu kata ulama, mati terkejut ni celaka yang sangat besar bagi kita orang yang ahli maksiat. Tapi mati terkejut ni satu nikmat besar bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang soleh, hatinya bersih, hatinya takwa, hatinya berhias dengan sifat mahmudah, hatinya bersih daripada sebarang sifat mazmumah. Mati terkejut maknanya dengan serta merta dia mendapat balasan baik dan nikmat daripada Allah. Jadi mati terkejut ni nikmat besar, kebahagiaan besar bagi orang yang taat pada Allah zahir dan batin, tapi celaka yang sangat besar untuk kita yang ahli maksiat. Na'udzubillah. Tak sempat dah. Ya Allah, hidupkan balik aku, nak minta maaf. Ya Allah, hidupkan aku sekejap, aku nak bersyahadah. Ya Allah, hidupkan aku, nak baiki hati. Dah Allah dah bagi kita masa peluang berpuluh tahun, tapi kita sombong. Kita mengaku kita hebat, kita mengaku kita kuat, seolah-olah kita boleh menahan kematian. Seolah-olah kita macam boleh halau malaikat maut. Balik yang datang. Besok dah datang, ataupun lusa dah datang. Dah jadi 10 tahun. Bila dah pekerjaan membaiki hati ni sukar, agak-agak macam mana tindakan kita? Boleh tak buat main-main? Jawabnya tak boleh buat main-main, sebab benda payah. Kalau benda mudah boleh buat sambil-sambil. Kalau benda mudah, kalau urusannya mudah, boleh buat sambil-sambil. Ini payah, maknanya tak boleh buat sambil-sambil ni. Mulai saat dan ketika ini kita kena bersungguh-sungguh membaiki, mensucikan hati kita. Kena mulai saat ini. Jangan tangguh-tangguh dah. Kena ada azam, insya-Allah aku boleh memiliki hati yang baik dengan izin Allah. Sebab tu kena ada harap yang tinggi. Jangan sangka jahat dengan Allah. Yang kata aku bukan sahabat Nabi, aku bukan orang tabi'in, aku bukan ulama, mustahil aku dapat hati yang macam tu. Siapa kata mustahil? Setan yang kata mustahil. Tidak ada mustahil. Allah Maha Kuasa mengurniakan hati yang baik untuk diri kita, walaupun kita orang biasa, yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, yang bukan alim ulama, bukan. Sebab tu setan ni dia psycho kita. Nafsu setan dia psycho kita. Kau tak boleh jadi baik, kau takkan jadi baik, kau tak layak nak jadi baik. Kemudian kita percaya dengan bisikan tu. Sebab tu kita tak bersungguh. Sebab kita tak ada harapan. Kita tak ada harapan nak jadi baik. Kita rasa kita tak ada harapan nak jadi orang soleh. Kita tak ada harapan nak jadi orang soleha. Sebab tu kita tak bersungguh. Sebab pikiran kita dah setkan aku tak boleh jadi baik. Orang yang awal-awalnya dah bersangka jahat dengan diri dia sendiri, dia akan dapat benda yang tak baik dah. Sebab tu Allah suruh fikir yang baik. Jangan fikir yang tak baik. Di antara cara fikir yang tak baik, kita berfikir aku tak boleh jadi orang baik, hati aku tak boleh baik, aku tak mampu nak memiliki sifat-sifat terpuji macam orang-orang soleh, aku tak akan dapat, mustahil. Ini yang menyebabkan kita tak akan ada usaha. Ibaratnya macam kita nak berlari, nak lumba lari, daripada garisan permulaan kita tak ada harapan pada diri kita, tak ada keyakinan yang kita ni ada harapan nak menang contohnya, maka kita akan berlari lebih kurang. Kita tak akan perah tenaga kita. Sebab apa? Pikiran kita, aku tak akan menang. Maka kita pun larilah lenggang kangkung. Orang lain punya pecut, kita lenggang kangkung. Sebab apa? Aku bersungguh pun bukan dapat menang pun. Tu cara setan nak memerangkap kita. Di awal perjalanan lagi dah. Awal perjalanan dia dah ganggu dah. Ni yang kata jalan ibadat tadi. Awal-awal tu dah ada gangguan dah. Awal-awal dia dah set, kau tak akan jadi baik, kau tak ada peluang nak jadi baik, muka kau ni tak ada harapan nak jadi baik, kau bukan orang soleh, kau bukan keturunan orang baik-baik, kau bukan sahabat Nabi, kau bukan tabi'in, kau orang biasa, kau orang kampung. Jadi bila kita termakan dengan bisikan yang macam tu, maka kita pun tak ada tindakan, kita pun lemah. Aku tak ada harapan.
Nampak tak? Berjaya tak dia perangkap kita? Berjaya. Jadi Imam Ghazali pesan dah, dalam peperangan dengan nafsu syaitan ni, kita kena tahu dia punya permainan dia. Kita kena tahu permainan dia. Kalau kita tak tahu permainan dia, kita akan dipermain-mainkan. Itu contoh kita dipermain-mainkan. Belum mula berjalan ibadat tadi, baru nak mula baru nak mula melangkah, dia dah mainkan kita dah. Allahu Akbar. Padahal perjalanan ibadat ni jauh lagi. Awal kitab dulu Imam Ghazali kata dah, perjalanan ibadat ini sangat jauh. Tiba-tiba kita baru nak melangkah, dah diganggu dah. Baru nak melangkah, dah gagal dah. Macam mana nak sampai dah? Macam mana nak sampai tu? Jadi jangan putus harap, sangka baik dengan Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi, aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Jangan sangka buruk dengan Allah. Yakin Allah Maha Kuasa menolong aku. Sekarang Allah Maha Kuasa mengubah aku jadi orang yang baik. Tapi hikmahnya Allah tak tolong lagi sekarang, sebab Allah nak suruh aku menjadi hamba yang bersungguh-sungguh, yang mana dengan kesungguhan tu dosa aku diampunkan oleh Allah, darjat aku dinaikkan oleh Allah, aku diredai oleh Allah. Tak boleh ya Allah nak ubah kita jadi orang yang baik, bersih zahirnya dan batinnya tanpa kita usaha. Allah nak menjadikan sesuatu Allah tak berhajat, tak berkehendak kepada asbab. Allah tak berhajat kepada asbab dalam nak menjadikan sesuatu, tapi Allah jadikan asbab tu. Hikmahnya, dengan kita membuat sebab-sebab itulah kita diberi pahala yang banyak oleh Allah, dinaikkan darjatnya oleh Allah, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Tanpa kita bermujahadah, tanpa kita bertemu dengan kesusahan, kepayahan, kesedihan, kesakitan, kekecewaan ni, Allah nak naikkan darjat kita, nak bagi kita masuk syurga tanpa ibadat pun Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tapi kenapa Allah kehendak begitu? Sebab dunia ini tempat beribadat, maka Allah Ta'ala membukakan ruang seluas-luasnya pelbagai jenis ibadat, supaya kita boleh kutip sebanyak-banyaknya, dan nanti di hari kiamat boleh bawa kesenangan yang banyak, yang mana kita sendiri yang akan bergembira dengan balasan-balasan baik daripada Allah. Maka kutip sebanyak-banyak peluang yang Allah Ta'ala bagi untuk ibadat. Kutip sebanyak-banyaknya. Ibaratnya lah, kalau ada lori terbalik bawa jokong mah kat luar ni, tepi jalan ni, lori mah terbalik, tak payah lori mah lah, beras melambat lah sekarang ni. Agak-agak kita nak ambil sekampit dia. Contohnya, derba lori kata, saya baru lepas telefon kilang, dia kata penduduk kampung ni kalau nak ambil beras ni ambil dah. Sebab dia kata percuma dah, alang-alang dah tumpah kat sini, kita ambil dah. Agak-agak kita nak ambil sekampit. Silap kita bawa bawa kontena rumah kita pula dah. Kutip selagi boleh. Sini Allah bagi kita peluang sekali ni, kutiplah sebanyak-banyaknya. Allah tak pernah jemu nak memberi balasan baik kepada kita. Allah tak pernah jemu nak memberi balasan baik. Selagi hambanya sudi nak buat ibadat, Allah tak jemu nak memberi balasan yang jauh lebih, berlipat kali ganda daripada apa yang kita buat. Kecuali kita yang terdahulu jemu nak melakukan ibadat. Terlebih kecuali kita sendiri yang tarik diri. Bila kita sendiri yang tarik diri, tak nak merebut peluang yang sekali ni, maka rugilah kita. Lepas tu Allah jadikan, bukan saja-saja Allah jadikan susah, jadikan payah, Allah bayar. Bukan harta saja yang kita korbankan untuk ibadat, Allah bayar. Bahkan perasaan kita pun akan dibayar oleh Allah. Isteri contohnya, dia terpaksa mengenepikan perasaannya kerana nak mentaati perintah suami, yang mana mentaati perintah suami itu adalah perintah Allah. Dia taat kepada suami kerana takut kepada Allah, bukan dia taat pada suami sebab takut pada suami. Dia taat kepada suami sebab takut dia kepada Allah. Maka kadang-kadang terpaksa dia mengenepikan keinginan diri dia. Sebab apa? Nak mentaati perintah suami dia. Maka Allah akan bayar dah. Allah tahu dia terpaksa meninggalkan keinginan dia kerana nak mentaati suami dia, maka Allah akan bayar. Allah tak akan biarkan. Allah Maha Adil. Allah akan kutip sebesar-besar dan sekecil-kecil apa yang dikorbankan oleh hamba-Nya untuk melakukan ibadah. Jadi jangan pernah kita merasa rugi dengan apa yang kita korbankan. Jangan pernah merasa rugi dengan apa yang kita korbankan, selagi apa yang kita korbankan itu tujuannya untuk ibadah. Jangan. Allah akan bayar semua. Allah tak pernah lupa. Allah tak akan lupa. Allah akan bayar.
dengan bayaran yang lebih berlipat kali ganda dengan apa yang kita korbankan. Tak boleh nak ungkit. Nanti di hari kiamat, ya Allah sikit je kau bagi, tak terungkit. Tak boleh nak ungkit, sebab nikmat syurga yang Allah nak bagi pada hamba yang sanggup bersusah payah, berkorban perasaan dan macam-macam dalam nak mentaati perintah Allah tadi. Allah bayar dengan nikmat syurga yang tidak berkesudahan selama-lamanya. Duduklah dalam tu. Tak payah semayang dah, tak payah mengaji dah, tak payah zakat dah, tak payah umrah dah, tak payah dah nak mujahadah, nak fisabilillah dah, macam tak payah dah, tak payah dah. Dalam tu, tempat tu, syurga ni tempat berseronok, menjamu hawa nafsu, berehat-rehat, bersenang-senang, berhari raya dalam tu selama-lamanya. Tak ada sebarang jadi masalah dalam tu. Sebaliknya, neraka yang menanti hamba yang derhaka kepada Allah, tidak ada sebarang jadi kesenangan di dalamnya. Selama-lamanya duduk dalam azab yang sangat dahsyat kepedihannya. Selama-lamanya tak akan bertemu dengan kesenangan. Selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita fikir-fikir renung. Memang kalau timbul dalam hati, kenapa payah sangat nak mentaati perintah Allah? Inilah jalan dia. Mana itulah jalan dia. Memang ni jalan dia. Jalan yang penuh dengan kesakitan. Minta pada Allah, ya Allah beri kekuatan, beri kesabaran, ya Allah, aku nak tahan, aku nak berjaya di hari kiamat, ya Allah, aku nak masuk dalam tu golongan tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat dalam hati waktu kita baca ayat tu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah aku ni, yakni bimbinglah aku ni, zahir dan batin aku ni kau bimbing, ya Allah, seperti mana kau bimbing para nabi, para rasul, kau bimbing juga zahir dan batin aku seperti mana yang kau bimbing, yang kau beri nikmat kepada mereka, ya Allah. Bukan minta bimbing zahir saja, minta Allah bimbing kita, tunjukkan jalan yang selamat zahir dan batin kita. Taat zahir dan taat batin, ini yang kita minta tu. Ihdinas siratal mustaqim, beri petunjuk kepada aku, ya Allah, bimbinglah aku ke jalan yang lurus, mana zahirnya aku mentaati, batinnya pun mentaati. Baca dalam sambil kita baca tu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing aku, ya Allah, zahir dan batin aku, ya Allah, jadikan aku yang taat zahir dan batin, ya Allah. Bukan zahirnya saja taat, tapi hatinya ingkar dengan kau, ya Allah. Macam tu. Minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Bahkan ada ulama pesan, dalam sujud yang terakhir pun boleh baca. Dalam sujud yang terakhir baca ihdinas siratal mustaqim. Baca 7 kali. Sujud yang terakhir, tak batal solat. Yang batal solat ni kalau bercakap dalam semayang, yang bukan yang bercakap dalam bahasa selain bahasa Arab, bercakap walaupun bahasa Arab, bercakap dalam solat batal. Tapi kalau bercakap tadi dengan makna bercakap Quran, makna membaca Quran ataupun membaca doa, tidak membatalkan semayang. Dalam sujud yang terakhir selepas daripada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbing. Dalam hati maknanya faham dah, ya Allah aku sujud ni, ya Allah aku tengah letak kepala aku ni, semulia-mulia anggota ni aku letak sehina-hina tempat ni, bermohon kepadamu, bimbinglah aku zahir dan batin, bimbinglah zahir dan batin aku, bimbinglah rohani dan jasmani aku, ya Allah, kepada taat, kepada jalan yang lurus, ya Allah. Jangan zahir saja, hati pun kau bimbinglah hati aku ni, sebab hati kita ni yang paling banyak masalah. Kerana bila hati kita dah baik, nanti dengan sendiri anggota zahir pun jadi baik. Bila hatinya dah baik, hatinya dah taat, maka zahirnya pun jadi taat, lidahnya pun jadi baik, matanya pun jadi baik, telinganya pun jadi baik, jarinya pun jadi baik. Sebab semua ini diarah oleh hati. Kalau hatinya baik, yang lain-lainnya akan jadi baik. Jadi mintalah pada Allah. Kita belum memiliki benda yang macam tu, belum memiliki hati yang macam tu. Minta pada Allah sungguh-sungguh, mengaku kelemahan kita dengan Allah. Ya Allah, aku ni jahat, aku ni banyak dosa, aku ni banyak maksiat, aku tak kuat, ya Allah, jangan tinggalkan aku, ya Allah, jangan tinggalkan aku, ya Allah. Tak ada sesuatu yang lain boleh menolong melainkan Kau saja, ya Allah, yang boleh tolong selamatkan aku. Kalau Kau tak tolong aku, selamatkan aku, keluarkan aku daripada perangkap, daripada penjara maksiat ni, aku tak boleh lepas, ya Allah, kecuali Kau saja yang boleh menyelamatkan aku daripada dosa dan maksiat. Tak ada selain Kau, ya Allah. Jadi aku harap sangat-sangat, ya Allah, harap sangat-sangat pada Kau, ya Allah. Kau sajalah yang boleh menyelamatkan aku, ya Allah. Tolonglah sebelum datangnya kematian, ya Allah, tolonglah. Tolong, minta tolong sangat-sangat. Minta tolong sangat, insya-Allah Allah akan tolong. Hamba yang bersungguh, Allah akan tolong. Allah akan tolong.
Maka inilah kemudian lazim atasmu dengan menyungguh-nyungguh dengan perkara yang 4 yang kami sebutkan dia daripada amal dan gopoh. Ni satu lagi pula rintangan, halangan, cabaran, gangguan dalam ibadat, iaitu mana? Amal dan gopoh. Amal ni maksudnya apa? Panjang. Amal ni mana? Panjang angan-angan, berasa lambat mati. Dan gopoh ni, bergopoh bersegera di dalam pekerjaan dan hasad dan takabur. Gopoh mana tak sabar-sabar nak jadi baik, tak sabar-sabar nak jadi wali, tak sabar-sabar nak jadi alim ulama, tak sabar-sabar nak jadi waliullah. Dia gopoh, sehingga dia minta sesuatu yang belum sesuai bagi diri dia lagi. Allah boleh bagi, takut kita yang tak tertangguh. Ni kita susah. Allah bagi kita jadi jutawan sekelip mata, agak-agak rosak tak kita? Rosak kita kan? Dalam keadaan kita payah ni, pakai miskin ni, tiba-tiba dia jadi jutawan sekelip mata, rosak tak diri kita? Rosak. Kan dulu dalam berlaku tiba-tiba dapat jadi kaya sekelip mata, dia kat mana peristiwa? Habis jahanam, tonggang langgang ni, yang tak pernah pergi pub, tak pernah pergi naik kelab, yang tak pernah berjudi. Nampak tak? Sebab apa tu? Dapat sesuatu yang tak padan dia nak tanggung. Sebab tu kalau nak doa, minta ada tafwid dengan Allah. Ya Allah, seandainya benda ni baik, kau bagilah. Seandainya benda ni tak baik untuk aku, kau jauhkan. Minta macam tu. Jangan gopoh. Sebab kita tak tahu. Memang nafsu kita kata elok, tapi pada Allah benda tu tak sesuai. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi kita benda yang afdal, tapi Allah bagi kita benda yang aslah. Afdal dan aslah Allah Ta'ala bagi. Ini yang perlu tafwid. Apa maksud tafwid? Serah pada Allah. Ya Allah, aku tak tahu. Contohnya begini, ubat yang pahit dengan ubat yang manis. Kalau nak ikut afdal, ubat yang manis lah. Itu yang afdal. Dah lah manis, sihat pula nanti. Tapi ada satu lagi, aslah, yang terlebih baik untuk diri kita, iaitu mana? Ubat yang pahit tadi. Tapi dia punya maksud sama. Dua-dua ni pada asbabnya menyembuhkan. Yang pahit tadi pun menyembuhkan, yang aslah kan, yang afdalnya manis dan menyembuhkan. Jadi kadang-kadang, jadi doktor tengok kita ni, doktor tengok penyakit awak ni, yang manis ni tak sesuai. Ubat yang manis ni tak sesuai, walaupun dia tujuan dia makna nak menyembuhkan penyakit, tapi untuk penyakit awak ni tak sesuai yang ni. Awak sesuai yang pahit ni. Itu panggil aslah. Kadang-kadang Allah bagi kepada hamba tadi, Allah bagi yang aslah. Kerana daripada yang aslah tu menjadi asbab dia terlebih banyak mendapat kebajikan. Contoh, Allah bagi kita jadi orang yang sederhana. Allah jadikan kita orang yang sederhana. Kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, belanja cukup-cukup aja. Kemudian hati kita sabar dengan Allah, redha dengan Allah, harap dengan Allah, sentiasa hati kita bergantung dengan Allah. Ini yang menyebabkan dia meraih banyak ganjaran pahala daripada Allah, berbanding dengan Allah memberi kita kekayaan dan kesenangan, dan hati kita dah mula renggang dengan Allah, berasa macam tak berhajat dah dengan Allah, berasa macam tak berharap dah dengan Allah, sebab pada kita dah ada kesenangan. Nampak tak? Jadi Allah bagi kita aslah. Allah jadikan kita ni orang yang hidupnya sederhana, kerana itu yang terlebih memberi kebajikan untuk diri kita daripada Allah memberi kita yang afdal, iaitu kekayaan tadi, yang menyebabkan kita kurang pahala, ataupun silap-silap boleh menjadi asbab kita semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Sebab tu ada wali-wali Allah diminta pada Allah, ya Allah, jadikan aku fakir miskin, ya Allah, jadikan aku fakir miskin. Sebab bila aku duduk dalam keadaan fakir miskin, hati aku sentiasa nak bergantung dengan Kau, ya Allah. Hati aku sentiasa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah. Hatinya sentiasa bergantung, sentiasa berharap kepada Allah. Kalau dia doa sungguh-sungguh. Kalau dia solat khusyuk sungguh-sungguh. Dalam keadaan dia susah tadi tu, ada orang. Tapi kita dah, hati kita tak sama dengan mereka. Sebab tu kita minta Allah beri kita kesenangan. Beza tu ahlillah, orang yang makrifatullah, dengan kita ni beza. Mereka minta kesusahan. Sebab apa? Dengan kesusahan itu akan menjinakkan hatinya dengan Allah.
pada mereka dalam kesusahan itulah perayaan bagi mereka. Tu orang ahlillah tu, wali-wali tu, kesusahan itulah ibaratnya seperti perayaan. Sebab apa? Dalam kesusahan tu tadi hatinya sepenuh-penuh bergantung, berhajat dengan Allah. Sebab tak ada dah tujuan dia hidup ni melainkan nak mencari Allah saja. Tu orang-orang tu lah, dia ceritakan orang-orang tu macam tu. Sebab tu dia seronok dengan susah dia. Memang dia susah, tapi dia seronok. Sebab apa sebab susah tu? Sebab asbab susah tu hatinya tak lekang dengan Allah. Berbeza dengan dia diberi keluasan harta, kesenangan, yang akan menjadikan dia hatinya dah mula berjauhan dengan Allah. Nampak tak tu? Jadi masing-masing lah. Jadi kalau nak doa boleh doa, ya Allah jadikan aku orang kaya yang bersyukur, ataupun jadikan aku orang fakir yang bersabar. Sebab dua-dua ni lebih kedudukannya di sisi Allah. Ya Allah jadikan aku orang yang fakir yang bersabar, yang bertawakal, yang berserah diri, yang berharap, ataupun jadikan aku orang yang kaya yang bersyukur. Dua-dua ni lebih sisi Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmu mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan berkah Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan berkah malam-malam bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah para malaikat yang berhimpun, yang berkumpul di dalam majlis zikir, majlis ilmu, dengan berkah pengorbanan, keikhlasan tuan-tuan dan puan yang mengikhlas, yang mengorbankan masa dan sebagainya untuk duduk dalam bersimpuh dalam majlis ilmu ini, sudah tentu dan sudah pasti tidak akan disisirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah dengan keberkahan majlis ilmu kita pada saat dan ketika ini, dengan keberkahan Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, dengan kemuliaan dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekalian kita yang hadir, yang mengikuti, termasuk juga ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang dah pergi, mudah-mudahan semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepada kita pertolongan. Mudah-mudahan Allah tidak meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa memandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Mudah-mudahan kita sentiasa dibantu, dibimbing, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak membiarkan kita. Mudah-mudahan Allah Taala tidak membiarkan anak bini kita. Mudah-mudahan Allah Taala tidak membiarkan kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita. Mudah-mudahan semuanya dipanggil, dijemput oleh Allah menjadi penuntut-penuntut ilmu yang dihidangkan oleh Allah dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan rahmah, dengan maghfirah dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan nikmat ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersungguh-sungguh nak berusaha perbaiki diri, mendekatkan diri kita dengan Allah. Mudah-mudahan kita dapat memiliki kebahagiaan, kejayaan, kesenangan yang bersifat kekal nanti di hari kiamat. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana fakki ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum billahi karim. Baman buat air lain macam bekas SKP. Ingat buat SKP ya Baman. InsyaAllah sahabat. 9.40 satu lagi kelas insyaAllah. Kita yang sama insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah 9.40 insyaAllah. Yo.